Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Sayyidina Muhammad. Amni, kejap ya Amni. Amni boleh ke lepas tuition matematik kita sambung kelas Amni? Boleh ke Amni? Boleh. Okey. Lepas mat baru Amni baca. Okey. Okey. So insyaAllah sebelum kita mulakan kelas matematik, okay, mari kita sama-sama membaca selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, so insyaAllah kita sambung pelajaran hari itu. Okey, yang kita dah belajar, yang kita dah tengok adalah cara untuk mengira sudut segitiga dengan segi empat, ya. Di mana segitiga dia syarat untuk ada segitiga adalah dia mesti ada sudut, kemudian ada sudut lah yang pertamanya. Yang paling penting sekali untuk segitiga. Okey, baru kita dapat cari nilai sudut untuk inilah ketiga-tiga segitiga ni. Okey, kalau segi empat, okey, kita mesti tahu bahawa ciri-ciri untuk segi empat ni mesti ada 4 sisi lurus. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi lurus. Sisi tu yang ni. Okey. Ni Ustaz recap balik. Recap apa yang kita belajar. Kemudian selain daripada ada sisi, kita juga ada bilangan sudut. Okey. Ada sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga dan bacaan sudut yang keempat. Okey. Seterusnya, yang bilangan sudut. Okey, bucu ada 1, ada 2, ada 3 dan ada 4 juga. Mesti ada 4 sudut, 4 bucu, 4 sudut, 4 bucu dan 4 sisi. Okey, itu cara nak selesaikan lah. Dan kita pun ada juga tengok cara nak letak protektor, itu yang penting. Okay, sama ada kita letak sini ke atau kita letak macam ni ke, itu semua bergantung kepada skill-skill yang kita ada lah. Okay, macam ni. Contoh nak letak sini. Adakah kita nak letak protektor kita macam ni? Ini pun boleh sebenarnya. Tapi kalau ikut cara yang mana paling mudah, okay, kita boleh letak macam ni. Kita kira daripada sifar ke jumlah dekat sini A. Kita buatlah katakan A. So daripada sifar ni, daripada tapak mesti kita ukur sampai pergi ke garisan yang berada di A, bertemu di A tu. Okey. Sama juga macam ni. Okey. Sama kita letak macam ni ke. Okey. Atau nak letak macam ni ke. Itu semua terpulang kepada gaya masing-masing. Okey. Yang penting nak letak sudut protektor tu, kita tahu dari dekat mana kita perlu letak. Okey, yang ni untuk segi empat sama, yang segi empat tidak sama. Dia masih segi empat walaupun macam ni, tetapi kita masih lagi panggil segi empat. Sebab apa? Dari 4 sisi, ada 4 sudut dan ada 4 bucu. Okey. Alright. Sama juga macam ni, 4 sisi, 4 sudut dan 4 bucu pun ada. Semua ada. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada pentagon. Okey. Kita tengok dulu yang pertama, iaitu pentagon sekata. Okey, ni sama tau.
Okay, garis yang sama. Okay, garis pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat dan sisi kelima. Okay, dekat sini kita ada 5 sisi lurus. Dah ada dah. Dan kita ada bilangan bucu. Okay, bilangan bucu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bilangan sudut 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, kalau tengok dekat sini kan, sekarang ni faham tak untuk pentagon? Okey. Sekarang ni macam ni kita nak kira sudut dalam pentagon ni? Pentagon kita ada 5 kan? Okey, ada 5 bucu. So, kita kena letak cara nak kira, kita mesti kena letak protektor tu dekat pusat dia. Okey. Setiap bucu mesti berada dekat pusat protektor. Okey, mesti berada dekat pusat. Mudahkan. Sifar mesti berada di tapak. Kemudian baru kita cari sehinggalah bertemu dekat garisan B tadi tu ya. Okey. Sekarang ni okey. Contoh permukaan lah. Contoh permukaan yang kita boleh tahu dia tu adalah pentagon. Antaranya jam. Okey, lepas tu ada kotak. Ya, kotak yang berbentuk segi 5. Okey, segi 5. Tapi kita tak panggil segi 5. Kita panggil pentagon. Okey, ini permukaan yang samalah. Okey, kalau poligon tidak sekata. Okey. Kalau poligon tidak sekata, kita ada pelbagai bentuk. Okey, antaranya bentuk yang pusat bulatkan ni. Okey. Ini pentagon juga. Walaupun dia bukan bentuk macam ni, tetapi dia masih pentagon. Kerana apa? Dia pentagon ni, syarat untuk jadi pentagon dia mesti ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dah dapat 5 sisi. Kemudian kita ada 5 sudut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sudut. Dan kita ada bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bucu. Okey. Setakat ni faham? Ada yang tak faham tak? Kalau soalan beritahu Ustaz ya. Okay, setakat ni boleh faham ke? Idea dengan Afan? Faham. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, kita proceed kepada hexagon. Hexagon sekata. Okey. Hexagon sekata ni syarat dia adalah dia mesti ada 6 sisi lurus. Kemudian bilangan sudut pun ada 6, bilangan bucu pun ada 6. Okey, kita kira sisi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Kemudian kita ada 6 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudut. Kemudian kita ada 6 bucu juga. Ada bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat, bucu kelima dan bucu keenam. Okey, kita panggil hexagon sekata. Okey, sama juga nak kira sudut mesti letak pusat tu, sudut atau bucu mesti berada dekat tengah-tengah pusat protektor. Sudut bucu berada di tengah-tengah pusat atau protektor. Dan pastikan garisan tapak tu mesti dekat sifar protektor ya. Alright. Okey, seterusnya contoh lain bagi hexagon. Tapi hexagon ni kita panggil pentagon lah. Polygon. Polygon ni dia jenis yang tidak sekata. Okey, so boleh jadi macam ni pun boleh panggil sebagai hexagon. Tetapi hexagon yang tidak sekata lah. Okey, contohnya ada macam ni yang antum tengok ni kat depan ni. Okey, ada yang sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima dan sisi keenam. 6 sisi cukup syarat. Bucu pun nak 1, ada 2 bucu, 3 bucu, 4 bucu, 5 bucu dan 6 bucu. Last sekali add mat. Okey, add mat. Minta maaf. Last sekali bucu.
Okay, 1, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat, bucu kelima dan bucu keenam. Okey. Sudut bersama sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat, sudut kelima dan sudut keenam. Okey, so selesai. Ada soalan tak yang melibatkan hexagon sekata ni? Okey, ada ke? Okey, ada soalan? Okey, agak-agak. Ada, Ustaz. Okey, bagus. Good. Okey, agak-agak berapa nilai sudut ni? Okey. Okey, berapa sudut ni? Harap terbaik. 120. Masya Allah. Okay, Afan. Betul tak 120, Afan? Betul ke? Betul. Okey, kenapa betul, Afan? Kenapa betul, Afan? Kenapa 120? Kenapa 120? Sebab dia protector. Okey, kalau guna protector pun dia memang samalah. Okey, antara lainnya adalah sebab apa sama? Sebab mereka tu adalah dia berada sama sisi. Okey, maksudnya maksud dia ada sama sudut. So besar saiz sudut ni sama. Bersama sudut saiz, sama saiz sudut tu untuk setiap bucu ni. Okey, kerana apa? Itulah yang dinamakan hexagon sekata. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada okey, heptagon. Okey, heptagon ni macam tak sekata lah. Okey, heptagon ni tak sekata. Okey, sekarang ni cuba tengok ciri-ciri heptagon. Okey, heptagon sekata macam ni. Kenapa tak buat macam ni je? Nah, bentuk dia macam pelik. Kan pelik kan? Macam dia tak simetri. Dia tak simetri. Mungkin sebab nilai dia punya sudut lain-lain kot. Ya betul. Sebab kalau ni atas satu bucu kan, yang bawah ni 2 bucu. Kan beza kan? Okey tak? Nanti kita kira. Okey, so untuk ciri-ciri heptagon dia mesti ada 7 sisi. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, sisi keenam dan sisi ketujuh. Bucu pun ada bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat, bucu kelima, bucu keenam, bucu ketujuh. Okey. So sudut pertama, sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat, sudut kelima, sudut keenam dan sudut ketujuh. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak kira ni? Okey. Okey, Aidil boleh tolong kira yang ini dulu. Okey, Aidil dengan Afan. Okey, cuba kira. Dapat tak? Okay. 50. Yang ni 50? Ya. Okey, pastikan kalau ni 90,
mustahil. Saya rasa ni 50. Betul. Yang belah kiri 50 tapi Okey. Kalau total kan dapat berapa? RM140. Okey, jawapan 140 betul tak? 140. Oh, 130. Okey. Jawapan dia 130. Okey, tak apa, mungkin saya tak sure mana tu betul. Cuba idea. Okey, cari sekali, betul tak? 130. Sekejap. Okey. Oh. Saya kira stick dia masih ni 140. Masih 140 ni? Okey, salah kira kot. Mungkin betul 140. Mungkin dia boleh berubah kot. Maksudnya ni kita boleh jadi dia pelbagai sudut lah. Tapi yang penting semua sudut ni jumlah dia akan dapat jumlah sudut untuk heptagon. Okey. Okey, last sekali kita belajar oktagon sekata. Oktagon, okey, semua lurus. Okey. Alright, semua lurus dan dia mesti ada sama sudut dia. Okey, ada 8 sisi lurus dengan bucu 8 dan dengan sudut pun 8. Okey. Okey, cuba kira berapa sudut kat sini ya. Okey. Kira yang mana? Yang tu kan? Itu. Satu je. Dapat ya? Dia sudut yang belah kiri tu tambah dengan 90 Kan maksud Ustaz, kalau Afan letak protector kat sini kan, so Afan kira dari sini, dari sini sehingga ke sini, dapat berapa? Dari situ sampai ke Okey, siap. Okey. Sudut sini sama. Sorry. Astagfirullahaladzim.
Okey. Terima kasih beritahu. Okey. Sampai sini. Ustaz, tak ada protector. Okey, tak apa, fine. It's okay. Apa exam hari tu masuk tak? Tak. Okey, tak apalah. Apa punya form 1 nanti ya, kan? Lah, kiri dapat 45. Okey. Bagus. Okey, ideal kira daripada sifar. Okey. Sifar kan ni. Okey. Kan projek tadi macam ni. Sini kan ada sifar kan? Ya. So, berapa yang ada kat sini? Berapa nilai dia? Apa tak perlu nak buat tengah-tengah. Kemudian apa buat sebelah sini 90, sebelah sini 45. Tak boleh. Abang kena terus dapatkan jumlah dia berapa. 135. 135. Boleh? Macam tu kira dia. Okey, sekarang ni boleh tak idea cuba buat, cuba kira sudut yang ni pula. Okey, saya tunggu. Oh, yang tu terbalikkan protector Ya betul, terbalikkan protektor macam ni keadaan ni. Dan cuba cari, kena pastikan sini kosong. Nilai sini kosong, 10, 20 dan sampai sini lah. Okey. Cuba letak dalam. Okey. Satu 30. Okey, berapa lagi sekali? 1, 30. 30. Bawah? 135. 135 lah. Oh, okey, bagus. So, jawapannya adalah 135. Okey, dapat Okay. Dapat kan? Sama macam bawah ni tadi. ID kira sama tak macam kat bawah? ID kira sama tak? Sama dengan jawapan yang ada kat depan ni. Sama tak ID? Sama. Okey, alhamdulillah. Okey, so untuk next class kita habiskan juga Okey. So yang ni bulatan lah. Okey. Ini next class kita masuk tajuk baru Unit 7 insya-Allah. Okey, Afain, Aidil, dekat sini kita belajar tentang bulatan. Hello. Okey, kita ada bulat. Okey, bulat ni apa semua objek yang bulat tu dia mesti ada jejari dengan ada diameter dan pusat. Okey. Okey, nanti masuk sekolah menengah nanti lagi mendalam lah belajar. Tetapi yang basic sekali kena tahu setiap objek dia mesti ada pusat. Okey. Setiap objek dia mesti ada pusat. Kemudian dia mesti ada jejari. Jejari tu okey, kalau nak mudah hafal, jejari tu adalah ibarat tayar basikal, tahu kan? Tayar basikal. Kan kalau tayar basikal yang lama tu macam ni. Macam ni kan? Okey, macam ni lah. Betul. So, kalau tayar basikal, kita panggil dia sebagai satu ni adalah jari. Satu ring tu daripada tayar ke pusat basikal tu adalah kita panggil dia jejari. Okey? So kita panggil dia jejari.
Jejari tu daripada permukaan hingga pusat dia. Itu kita panggil jejari. Tapi kalau diameter, daripada permukaan sebelah sini ditembus ke pusat dan ditembus sebelah sini, itu kita panggil diameter. Itu je idea kena faham konsep ni. Okey. Kalau jejari daripada pusat ke permukaan, okey, kalau diameter permukaan ke tembus pusat, pusat ke permukaan. Ataupun kita sebut sebagai jejari Lilitan. tambah jejari kuasa 2. Jejari kali jejari. Jejari kali 2 lah. Jejari kali 2. Maksudnya 2 kali jejari. Jejari tu setengah bulatan. Diameter tu satu bulatan. Ya, betul. Masya Allah. Bagus, very good. Okay, itu yang idea kena faham. Itu sahaja. Okay. Alright. So, nanti Aidil belajar tengok contoh ni bagaimana untuk lukis ya. Boleh Aidil? InsyaAllah nanti Ustaz ada free, nanti Ustaz bagi note lah ni. Note ni pada Aidil. Okay, ada soalan? Ada sebarang soalan? Okay, Ustaz harap Aidil faham ya. Okay. Okay, so insyaAllah kalau tidak ada masalah, okay, kita akhir kelas kita pada petang ini. Yang mana baik itu sebenarnya datang daripada Allah, dan segala kekurangan kelemahan itu sebenarnya datang daripada Ustaz yang datang daripada Allah juga. Saya minta maaf atas kekurangan infak Ustaz dan menampakkan ilmu. Okay, insyaAllah kita akhiri kelas kita pada petang ini dengan selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Aidil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.